Okey, seterusnya sekiranya Tuan Faizal Muhsin telah pun bersedia, saya ingin menjemput dan mempersilakan beliau untuk berkongsi pada malam ini. Tapi jangan gila, biar kita gila-gila simpan emas. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh, jelas sangat. Boleh, carry on. Okey. Terima kasih. Okey, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi kita yang kacak lagi bergaya. So MC yang jawatan MC yang tidak boleh dibandingkan. Okey, terima kasih. Sebenarnya ujian terlalu melambut tinggi tak adalah juga. Sebenarnya saya pun masih lagi baru dan sebagaimana semua maklum trademark saya budak masih belajar. So ambil galah tolong jodohkan. Okey, saya menjadi sharer yang kedua dan kira sharer kita punya malam pun dah nak semakin malam kan. So saya hanya akan share berdasarkan pengalaman peribadi saya. Okey. So saya bermula dengan quantum metal. Okey, sebelum tu saya nak ajak anda semua bersyukur bersama-sama sebab anda diberi peluang dan ruang dan anda memberikan kesempatan anda, maksud dia masa anda untuk anda join webinar yang daripada grup BSG. So untuk pengetahuan anda, grup BSG adalah grup yang paling mantul di dalam senario quantum metal. So kalau macam ada kawan-kawan yang belum join lagi, so anda sangat-sangat rugi sebab kita ada founder yang paling best, paling mantul. Okay. So hari ini merupakan hari ke-14 kan. So dah genap 2 minggu kita ber-MCO. Jadi macam mana dengan anda punya MCO, mungkin ada yang bekerja. So kalau macam yang ada yang tak bekerja pun tak apa. Sebab setelah saya mengenali QM ni secara personalnya, secara peribadi, waktu lockdown yang first time dulu memang saya mati akal, tak tahu nak buat apa. So bila adanya quantum metal dan dah beberapa bulan saya kan mungkin dah dekat 6 bulan dan hari ini merupakan hari yang ke plus minus 165 hari saya bersama dengan quantum metal. So hari bila dikira bilangan hari tu kira kalau ikut bilangan hari tu macam baby tu kira dah lebih pada pantang kan. So okay, saya teruskan macam mana saya berkenalan dengan quantum metal. Okay, pengenalan saya dengan quantum metal pada tarikh 29 Disember 2020, yang mana sebelum tu saya diperkenalkan oleh ada gangguan je. Okey, saya diperkenalkan oleh rakan niaga saya iaitu Datuk Abak. So Datuk Abak ada ke malam ni? Sebab saya nak berterima kasih sangat-sangat kepada Datuk Abak kerana beliaulah yang menterjebakkan saya di dalam quantum metal. Sebab sebelum tu saya ada join bisnes yang lain bersama dengan Tok Abak. So Tok Abak kata 2020, 2021 dia ada something new yang dia nak share pada saya lah kan. So first time dia forward tentang quantum metal, saya macam pandang dah tak indah dah sebenarnya. Lepas tu saya tanya dengan Tok Abak berapa modal. Perkara pertama dia terlintas di fikir saya modal kan. So saya pun tanya. Lepas tu saya tahu credibility Tok Abak, dia of course dia akan ambil modal yang paling tinggi lah pada ketika tu. Tapi saya still tak macam ambil tahu lagi lah kan quantum metal tu. Kemudian pada tarikh 29 hari saya masih bekerja dan saya habis waktu bekerja pukul 4.30 petang, dia bagi satu link dekat saya punya SMS WhatsApp. Dia kata, "Okey Zal, kali ni aku tak cakap apa-apa, kena daftar." Dia kata,
Kali ni dia kata suruh daftar. So saya pula waktu tu tak tahulah, mungkin nak kata terpukau ke, tapi pada saya masih berpegang Tok Abah ni adalah sejenis sejenis makhluk lah, sejenis makhluk yang pada saya walaupun saya baru mengenali, tapi saya terus buat apa yang disuruh kan. So saya daftar, lepas tu saya cakap dengan dia, lepas tu macam mana, saya macam mana. Sebab pengalaman pertama tu pada saya, Datuk memang macam paksa saya. Tapi lama-lama setelah 165 hari saya bersama dengan Dr. Metal, saya dapat sedar yang kadang-kadang kita pada keadaan terpaksa, tu bila sampai satu masa kita buat secara istiqomah, dia akan jadi macam sebati dalam diri kita. Itu pengalaman saya lah. So Tok Abah kata kau buat macam ni, kemudian pada masa yang sama dengan saya tak familiar lagi dengan sistem dia kata okey, kau ada tak 300. So time tu saya tanpa macam berkata tidak, saya cakap okey, ada Tok kan. So dia kata dia ajar saya punya step-step untuk berbeli emas apa semua tu. Lepas tu dalam masa yang sama saya terus buat saya punya pajakan, akaun kita yang Gold Advance. So dekat situ pun saya diarahkan oleh Datuk untuk buat advance. Terus buat advance. So dalam masa yang sama saya terus buat pembayaran RM300 dan saya terus buat advance, yang mana ketika itu pada harga emas ketika itu saya dapat rayak 75%, RM224 lebih kurang macam tu lah. So waktu tu bila saya buat advance, dah lepas daripada office hour 4.30. Jadi 4.30 lepas tu hari Jumaat pula tu. So hari Isnin pagi saya tengok dalam akaun Maybank saya masuk RM224. So saya cakap, Tok, betul lah cakap kan. So betul. So saya dah try dua sistem GAA dan GSA. GSA dan GAA. So dekat situ saya nampak yang walaupun nilai 224 tu macam sikit dengan nilai 300 tu macam sikit, tapi saya nampak proven dari segi implement sistem tu. Maksudnya sistem tu tak ada hengki-pengki dan dia memang betul-betul genuine. Okey. Itu pengalaman saya bagaimana saya terjebat dengan QM secara asal Tok Abah. So terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada Tok Abah. Kemudian kenapa QM? Selepas daripada itulah, rentitan selepas daripada paksaan Tok Abah tu, saya mula mengenali QM, saya mula pada saya perkara penting yang saya buat adalah saya join satu logistik. Maksud saya punya logistik tu saya baru mengenali dengan Kak Amy, Cikgu Fauzan, lepas tu dengan siapa lagi, dengan Boy. So first time saya buat adalah saya join, saya tukar saya punya logistik dulu. Kemudian daripada QM tu saya belajar apa yang dah sebati dalam diri saya is QM. Apa yang saya boleh katakan, dia adalah satu ekosistem yang sangat simple, yang mana kita boleh beli, kemudian kita boleh simpan, kemudian kita boleh pajak dan ada akaun pelaburan, semuanya hanya menggunakan handphone sahaja. Lagi-lagilah sekarang ni bila MCO ni kan, tak boleh keluar rumah, lepas tu had masa malam ke apa. So semua tu bila saya dah mengenali QM, saya dah rasa pada diri saya bukan lockdown. Pada diri saya still jadi look forward. Saya jadi macam, lagilah pula dengan bila kita adanya create kita punya logistik dari segi grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, yang mana kita punya rakan-rakan supportive. Maksud saya logistik tadi tu adalah logistik yang supportive, yang mana jual beli emas tu dah jadi macam satu bahan gurauan yang menjadikan keseronokan waktu MCO khususnya. Lepas tu pula kat ni saya share macam mana kita nak convince. Alamak terbelit-belit pula cakap bahasa Jerman kan. Okey, macam mana kita nak yakinkan kawan-kawan kan. Contohnya kalau macam saya, kawan-kawan yang rapat, perkara pertama yang akan saya tanya dengan diorang adalah, adakah anda mempunyai simpanan? Lepas tu yang saya best, sebab kenapa saya
tanyakan simpanan sebab dia ada related dengan saya punya kita suruh share testimoni income. So saya tanya kat kawan-kawan saya, ada selama hari ni anda bekerja, adakah anda buat simpanan? So saya akan bagi tahu kat dia orang yang saya ada lagi saya ada satu platform yang dinamakan sebagai quantum meter, yang mana kita boleh membuat simpanan, dan simpanan itu bukan tapi simpanan pada emas. So bila simpanan emas tu, selalunya kawan-kawan lelaki saya lah yang akan query kat saya. Dia kata macam, mana lelaki boleh pegang emas kan? So saya cakap, itu bukan emas yang pakai 916 tu, ini adalah emas padu 999. Lepas tu dari situ saya mula-mula berkongsi. Kemudian sehinggalah ke hari ini pun saya tak berhenti untuk berkongsi, sebab dari hari ke sehari bila mana join group webinar. Itu satu perkara yang bestnya BSG. Jangan lupa untuk kita hadirkan diri kita di dalam semua webinar yang grup kita buat. So kat situ kekuatan kadang-kadang pada saya, selain daripada kita punya account embrace yang JLA tu kan, so kita punya leverage pun kita boleh multiply atau boleh guna pakai pada dalam grup tu. So dalam grup tu leverage dia ada kadang-kadang kita gunakan masa orang lain, dan kadang-kadang kita gunakan kekuatan orang lain. Kataan susah tu sebab nama saya Faizal. So kalau saya check nama saya sebenarnya, aku ni bila saya jumpa grup, saya dekat situ jumpa. So kat situ kita punya share, kat situ kita punya kekuatan. So BSG memang saya boleh katakan yang best kat ini. Kemudian dari segi income, saya minta maaf malam ni saya tak boleh tunjuk income saya. Last week punya kita webinar, kita punya daya supaya jangan terlalu tunjuk kan, tengah tunjuk ke apa ke. Tapi secara jujurnya, Alhamdulillah setelah lebih kurang 160 hari join Quantum Matters, dari segi income, saya punya income tu sejujurnya boleh saya katakan saya dah menyelamatkan saya punya perbelanjaan bulanan. Kemudian dalam masa MCO ni, saya dalam pada saya buat simpanan berdikit-dikit tu, saya ada simpanan kurang 5 angka. So sebelum ni memang saya tak pernah terfikir saya boleh membuat simpanan. Kadang-kadang kita akan fikir bahawa kita akan buat simpanan fiat kan, simpanan duit. Tapi dengan quantum meter bukan sahaja simpanan duit, tapi kita buat simpanan yang paling bernilai, logam paling bernilai, iaitu emas. So saya rasa saya berhenti dekat tu. Jadi saya ajak kepada rakan-rakan semua untuk kita terus sebarluaskan kebaikan quantum meter, yang mana memang kita bercerita secara jujur dan kita cerita yang baik-baik. Bukan maksud saya tak boleh cerita yang buruk-buruk tentang quantum meter, tak perlulah, sebab satu perkara lagi, memang kita cuba wujudkan budaya di dalam grup BSG ini supaya kita tidak mencari kelemahan pihak lain, ataupun kita boleh dengar ke sekarang? Saya cakap seorang je. Maksud dia kita cuba amalkan budaya kita tidak mencari kekurangan pihak lain. Pada saya kita ceritakan apa yang baik tentang quantum meter, bagaimana ekosistem dia yang provide untuk kita dan sangat-sangat membantu. Jadi dia boleh sebutkan quantum memang berikan penjelasan kepada anda, khususnya mereka yang ada masa wang. So itu saja. Wah, ni macam ni. Tak ingat macam ni apa. Okey, terima kasih kepada Tuan Faizal Mohsin atas Cik Faizal dah habis sharing ke? Ataupun sebab lainnya putus-putus tu? Okey. Terima kasih Tuan Faizal. Dah Okey, Tuan Ada nak tambah Faizal lagi ya?
Dah. Maybe nak sharing sikit kepada ahli-ahli sebab kami perasan Faizal selalu sebelum berbelanja dia mesti akan buat GAA dulu. Dia akan beli GSA, dia akan buat GAA sebelum dia berbelanja. So maybe boleh sharing dengan tim kenapa Faizal buat macam tu? Apa rahsianya buat macam tu? Adakah anda bertambah kaya dengan GAA tadi? Silakan Tuan Faizal. Saya berikan anda masa lebih kurang 2 jam untuk anda sambung perkongsian anda. Silakan. Okey, terima kasih Kak Amy. Sebenarnya pun ini antara tunjuk kerja Kak Amy lah. Tu sebab saya cakap tadi kita punya founder memang lain daripada bateri, kemudian beliau juga tak kedekut ilmu. So, beliau senior merchant kita yang betul. Kemudian banyak yang diberikan kepada saya. Dan saya pun sebenarnya secara peribadi kita jangan malu segan lah. Kita dah tahu satu ilmu yang baru, kita just tanya je. So, saya dah tak ada istilah kata permulaan dulu kadang-kadang malu dan takut ada soalan bodoh Tapi tak apa di content meter walaupun kita bodoh tapi kita kaya dengan emas. So berbalik kepada soalan Kak Amy tadi, kenapa saya buat GAA? Sebab GAA tu kita ada Gramish ataupun emas. Sebab pada saya simple macam ni lah sebab saya bagi contoh dia punya ideologi Macam mana Cikgu Fazal kata ideologi ke macam mana tu? Antologi ke apa tak kan? Okey macam ni. Bila kita pergi ke kedai emas, kita nak belikan kita punya gelang. Kita sayang isteri kan? So kita nak belikan gelang. Of course pihak suami dia akan tengok pada gramish dia, pada gram emas tersebut kan. So kita kena bayar berpandukan kepada gram dia, maknanya berat dia, berat emas tersebut. Tapi dekat content meter, saya terbalikkan keadaan tu yang mana saya buat GAA tu supaya saya dapat gram tu di pihak saya pula. Supaya yang tadi tu di kedai emas tu, kedai emas tu untung. So kita ni pula, kita yang untung sebab at the end nanti sebab saya ada pegang satu kita punya stiker yang selalu saya sharing dekat FB iaitu harga emas naik atas turun bukan persoalan tetapi siapa yang dia punya simpanan emas tu banyak, itu yang untung. So itu aja lah Kak Amy, rasa jawab tak saya punya soalan. Okay, thank you, terima kasih. Okay, berbalik kepada Tuan MC kita. Terima kasih Faizal atas perkongsian tu. Okey, terima kasih Tuan Faizal. Saya belanja lagu untuk Tuan Faizal walaupun Tuan Faizal malam ni macam tersangkut-sangkut, tapi Tuan Faizal tetap menceriakan kami kan. Tanpa kami siapalah Tuan Faizal, tanpa Tuan Faizal siapalah Kak Amy. Kita bagi lagu sikit.